4.2 atau cara yang melibatkan struktur kawalan pelbagai pilihan. Okay. Struktur kawalan pelbagai pilihan. Okay. Struktur kawalan pelbagai pilihan. Kita ulang kaji sikit. Sebelum ni kita belajar struktur kawalan pilihan. Kan dalam tajuk bab 3 kita belajar struktur kawalan pilihan. Ada berapa jenis struktur kawalan pilihan? Siapa boleh bagi tahu? 3. Ya, ada 3 jenis kan? Iaitu apa dia? Pilihan tunggal. Ya, yang pilihan tunggal. Yang kedua? Dui pilihan. Ya, pandai. Dui pilihan. Yang ketiga, struktur Pelbagai kawalan. pilihan. Ya, pelbagai pilihan. Yang kita nak belajar yang ni lah. Struktur kawalan pelbagai pilihan. Apa tu? Pilihan maksudnya bila ada pilihan, kita ada dua output, dua keluaran. Iaitu sama ada ya atau tidak. Kan? True atau false. Dia menggunakan simbol apa? Simbol untuk pilihan. Ataupun kita panggil sebagai syarat. Pilihan atau syarat. Dia menggunakan simbol Rhombus. ya, simbol rhombus. Ni simbol yang ni. Kan ini. Ini. Lama buruk saya lukis. Yang ni lah. Okay, simbol rhombus. Okay, kita tengok kat sini. Baca sikit. Dalam pengatursyaraan, suatu program mungkin mempunyai beberapa pilihan arahan. Okay, program atau cara kita mungkin mempunyai beberapa pilihan arahan untuk dilaksanakan dalam keadaan tertentu. Pelaksanaan pilihan arahan ini bergantung kepada syarat-syarat yang tertentu. Okay, pelaksanaan pilihan bergantung kepada syarat-syarat tertentu. Maksudnya, kita ada syarat kat sini. Okay, syarat. Lepas tu kita adalah keputusan dia kan. Nak laksanakan yang sini ke? Ini adalah penyataan 1. Ini penyataan 2. Yang mana nak laksanakan sama ada penyataan 1 atau penyataan 2 bergantung kepada apa? Bergantung kepada? Syarat. Ya, bergantung pada syarat. Kalau syarat dipenuhi ataupun kalau syarat ni benar, kita akan buat penyataan mana? Yang mana kita nak buat kalau syarat tu benar? Ya. Ya, kita akan buat penyataan ikut anak panah ya. Kita akan buat penyataan 1. Kan, jika syarat benar. Jika syarat tak dipenuhi ataupun syarat palsu, dia akan pergi ikut anak panah tidak. Jadi dia akan buat penyataan 2 macam tu. Itu maksud ayat ni. Okay, Raja 4.2 menunjukkan paparan aplikasi sistem navigasi yang digunakan oleh seorang pemandu untuk menuju ke satu destinasi. Sistem navigasi contohnya kita guna apa sekarang ni? Kalau naik kereta kan tak tahu jalan nak pergi ke mana, nak pergi ke satu-satu destinasi, kita gunakan apa? GPS. Ya, GPS. Ataupun sekarang ni ada aplikasi Waze kan. Inilah contoh dia. Dia akan keluar paparan macam ni kan. Dia akan bagi beberapa pilihan jalan. Okay, kat sini dia bagi 3 pilihan jalan. Tengok kat sini. Paparan aplikasi sistem navigasi ini menunjukkan 3 laluan alternatif. Pemandu boleh membuat pilihan untuk laluan yang paling sesuai berdasarkan syarat. Okay. Pemandu ni boleh buat pilihan. Buat pilihan berdasarkan syarat. Dia nak pilih jalan mana, dia perlu ada syarat-syarat dia lah. Okey, contoh. Pilih laluan berdasarkan syarat-syarat berikut. Jika ingin sampai ke destinasi dalam masa yang singkat. Kalau dia nak sampai dalam masa yang singkat, okey, nak sampai cepat, maka dia pilih laluan mana? Laluan mana dia pilih? Laluan mana dia pilih kalau dia nak sampai cepat? Laluan mana kelas? Laluan 1 ke 2 ke 3?
Satu. Laluan 1. Pasal apa dia pilih laluan 1? Ni kalau dia nak sampai cepat, dia akan pilih laluan 1. Pasal apa laluan 1? Awak tengok apa? KM. Boleh tengok KM boleh ataupun tengok masa dia kan. Dia 25.5 km. Jadi dia sampai cepat lah. Ini pilihan yang pertama. Okay, pilihan pertama. Syarat dia nak sampai pada masa yang paling singkat. Masa paling singkat ni adalah syarat. Okay. Okay, yang kedua pula. Jika ingin menggunakan jalan tanpa tol. Jalan tanpa tol. Tak ada tol. Dia nak pilih laluan mana? Dia ni ada tol. 2. Laluan 2 kan? Laluan 2. Okay. Laluan 2 dipilih kalau tanpa tol. Tak mau bayar tol. Okay. Yang ketiga. Jika ingin menggunakan laluan paling dekat, maka laluan 1 dipilih. Okay. Laluan 1 dipilih untuk yang paling dekat. Pasal apa? Ni pasal kilometer ni kan. Oh, tadi tu masa paling singkat. Masa maksudnya dia merujuk kepada ni 32 minit ni. Sebab tu dia pilih laluan 1. Pasal apa boleh sampai pada masa singkat? Sebab jarak dia pendek. 1, jarak dia pendek. Yang kedua mungkin disebabkan faktor trafik. Kesesakan kan? Mungkin jalan ni sesak ke tak sesak? Agak-agak awak. Jalan 1 ni. Mungkin tak sesak lah kan, sebab tu dia boleh sampai awal. Masa dia pendek 32 minit. Okay. Boleh? Boleh. Okay, next. Okay, tengok kat bawah tu. Dalam pengatursyaraan, perkataan-perkataan pengekodan if, else, else digunakan untuk mengawal pilihan. Maksudnya kita ada 3 ni, 3 perkataan ataupun 3 arahan dalam pengaturcaraan untuk menunjukkan dia adalah struktur kawalan pilihan. Okay, ada 3 arahan. Jadual 4.2 menunjukkan jenis pilihan yang digunakan untuk pengaturcaraan. Okay, tengok dekat jadual ni. Kalau dia gunakan if tu maksudnya jika. Kalau dia gunakan jika sahaja, if, itu adalah struktur kawalan pilihan tunggal. Okay. Ingat lagi tak? Dulu kita belajar kalau pilihan tunggal macam ni. Kalau ya, dia akan buat satu penyataan. Okay, buat penyataan. Kalau tidak, dia pergi ke mana? Adakah dia buat penyataan 2? Kalau tidak? Tak. Tak, dia pergi ke mana? Proses. Pergi ke mana? Struktur kawalan pilihan tunggal. Kita ada syarat. Kalau syarat tu benar, dia akan buat satu penyataan. Penyataan 1. Okay, lepas tu dia akan pergi ke tamat. Kalau tidak, dia pergi ke mana? Ni kalau tidak ni. Dia akan terus ke? Tamat. Ya, terus ke tamat. Okay, itu adalah pilihan tunggal. Pasal apa tunggal? Sebab selepas syarat, dia hanya buat satu tindakan saja. Okay, dia akan buat satu tindakan saja lepas syarat. Jika tidak, dia terus ke tamat. Maksudnya dia buat yang ni saja. Tu sebab pilihan tunggal. Okay. Next. Kalau dui pilihan ni dia menggunakan if, else. Macam tadi juga ada syarat, mesti ada syarat sebab dia struktur kawalan pilihan. If. Okay. If ini benar, if benar dia akan buat tindakan selepas ya. Dia akan buat tindakan ni.
If palsu, dia akan buat tindakan yang bawah ni. Ini penyataan 1, ini penyataan 2. Lepas tu dia pergi ke mana? Tamat. Okey. Ini adalah struktur kawalan dui pilihan. Pasal apa dui? Dui tu 2. 2 tu maksudnya dia ada 2 pilihan tindakan. 1 dan 2. Nampak tak? Nampak. Ha. Kalau yang tunggal tadi tu, dia ada 1 ni je. Yang ni tak ada. Yang tunggal tadi. Boleh? Okay, next. Yang ketiga, struktur kawalan pelbagai pilihan. Pelbagai maksudnya lebih dari 2 tindakan. Pelbagai ni lebih dari 2 tindakan. Maksudnya dia ada lebih dari 1 syarat. Okey, macam contoh yang mudah ialah markah. Kan markah untuk menentukan grade tu. Kalau markah lebih besar daripada berapa selalu kita uji? Yang paling tinggi. Lebih besar daripada 80 kan? Grade dia apa? A. Ya, macam tu. Grade A. Kan? Jika tidak, jika bukan lebih besar daripada 80, mungkin lebih besar daripada berapa? 30. 70 kah? Grade apa? B. B macam tu. Lepas tu jika lebih besar daripada 50 ke macam tu kan? Grade C. Dan seterusnya lah. Jika tidak, else. Else ni yang paling bawah sekali. Jika semua syarat ni tak dipenuhi, dia pergi ke bawah else. Else dia akan papa grade adalah paling rendah grade apa? F Ya, lepas tu tamat. Okay, yang ni semua dia akan pergi ke tamat. Okay. Boleh? Kena boleh bezakan ya. Ada 3 jenis struktur kawalan pilihan dan ni kena tahu ni dia punya keyword dia, kata kunci. Untuk pilihan tunggal, kata kunci dia ada if saja. Ni. Okay. Untuk pilihan tunggal. Mesti ingat. Ni nak guna sampai tingkatan 5 nanti ni. Kalau if else dia untuk dui pilihan. Okay, lagi satu. Apa dia? If else untuk pelbagai pilihan. Okay, kena ingat nah. Catat sikit dalam buku. Okay, yang ni if else ni kita panggil sebagai kata kunci. Kata kunci dalam pengaturcaraan. Okay, bila awak tulis coding nanti memang kita guna perkataan if. Okay, komputer faham kalau kita guna if. Kita tak boleh guna bahasa Melayu, guna jika. Masa tulis pengaturcaraan, tulis program, kita guna perkataan jika. Komputer tak faham. Okay, jika tidak, tamat jika tu hanya boleh guna dalam apa? Dalam apa awak boleh guna? Jika tidak, tamat jika, ini semua guna dalam apa? Semasa menulis Ritma. Ya, semasa tulis algoritma saja boleh guna ni. Jika tidak, tamat jika ni. Algoritma tu maksudnya semasa awak tulis apa? Algoritma kan ada 2. Semasa tulis? Pseudocode. Ya, pseudocode dan carta alir. Bolehlah guna jika tidak, tamat jika ni. Okay, contoh. Atau cara yang memaparkan penyataan mengenai umur pengguna. Atau cara kita nak paparkan umur pengguna. Okay, paparkan, ini adalah output kita lah. Kalau dia kata paparkan maksudnya umur pengguna ni yang dia nak paparkan ni, ini adalah output. Okay. Apabila pengguna memasukkan umur mereka. Pengguna memasukkan umur mereka.
Okay, memasukkan umur. Memasukkan umur, perkataan memasukkan ni menunjukkan ini adalah apa dia? Siapa tahu? Ini adalah apa dia? Bila guna perkataan memasukkan, ini adalah input. Okay, bila input, nanti dalam catat alir kena ingat dalam kepala otak tu, kena ingat kalau input dia guna simbol macam ni. Kalau output, simbol macam mana? Output simbol macam mana? Catat alir. Macam tu. Macam tu macam mana? Macam ni jugalah, sama kan? Input output memang simbol lagu ni. Okay. Memaparkan umur pengguna. Sebenarnya bukan memaparkan umur pengguna, memaparkan kategori umur. Sebab dia nak paparkan ni. Ni adakah dia warga emas ke, dewasa, belia, awal remaja ke kanak-kanak. Okay. Okay. Ni contoh dia bagi. Jika umur yang dimasukkan melebihi 59. Kalau umur tu lebih daripada 59, cepat-cepat ni. Umur lebih daripada 59, ini kita panggil sebagai syarat. Ini syarat. Okay, yang ni pun syarat juga. Ini semua syarat ni. Okay. Paparkan anda ialah warga emas. Kalau lebih daripada 59 tahun, dia adalah warga emas. Kalau lebih daripada 30, dia adalah orang dewasa. Kalau lebih daripada 14 tahun, dia sebagai apa? Kategori dia? Seorang belia. Belia, ya betul. Macam tu. Kita masuk kat umur tadi tu input kan? Yang ni lah ni masuk kat umur ni. Okay. Kalau tengok dekat catat alir tu, dia akan bentuk macam ni. Macam tu kan? Seeloknya daripada pseudocode, ini pseudocode. Ini pseudocode. Okay, daripada pseudocode tu, cuba awak letak siap-siap simbol dekat tepi tu. Letak siap-siap simbol. Tengok je pseudocode, letak siap-siap. Kalau mula simbol lagu mana? Simbol lagu ni. Simbol. Kan? Oval. Ya. Masuk kat umur, buat simbol macam ni. Letak siap-siap. Nanti kita senang nak lukis catat alir dia. Jika umur tu mesti duduk dalam apa? Rhombus. Ya, rhombus. Sebab dia syarat. Duduk dalam rhombus. Ini? Apa dia ni? Paparkan ni. Output kan? Output duduk dalam ni. Jika ni pun buat macam tu dengan pensel. Dekat buku teks tu buat. Dah. Nipis-nipis je. Buat semua dah. Okey. Dah, tak payah buat. Oh dah. Alah kecoh lah hampa ni. Sini buat dah. Okey. Lepas tu anda ialah warga emas semua ni okey. Kalau kita tengok kat sini, dia uji syarat pertama umur lebih besar daripada 59. Ni syarat pertama. Kalau umur lebih daripada 59, dia adalah warga emas. Okey. Okey, tolong buat yang ni nanti guna aplikasi Scratch. Save sebagai, awak simpan sebagai nanti nama file tu, catat sikit nama file tu, catat dekat buku teks. Bila awak buat dekat Scratch tu, tulis nama file dia MS, buku surat berapa ni kelas? 98. 98 ya? Okey. MS98 underscore sikit P aplikasi ataupun praktis aplikasi pun boleh. 4.2. Tulis muka surat dulu kat depan, lepas tu tulis ni. Belakang ni bolehlah nak tulis nama awak ke sikit kan. Contoh Farah 1P. Save. Okey, ini adalah rumusan ni apa yang kita belajar hari ni. Contoh kawalan pilihan. Yang ni tolong salin dalam buku nota. Kelas? Okey, salin dalam buku nota yang ni. Salin yang ni saja untuk hari ni. Okey, tulis tarikh 6 hari bulan 9. Imbas kembali, lukislah semua-semua ni sikit je. Okay, next. Okay, yang ni kerja rumah yang kedua. Tadi praktis aplikasi 4.2, yang ni 4.3 buat sendiri. Kita bincang sikit macam mana nak buat. Okay, voucher tunai yang akan diterima. Sebuah pasaraya akan memberi voucher tunai
Okay, dia akan beri voucher tunai. Beri voucher tunai berdasarkan jadual yang ditunjukkan. Maksudnya dia akan beri voucher tunai berdasarkan apa? Siapa boleh tahu berdasarkan apa? RM. Berdasarkan jumlah pembelian. Kan? RM berapa tu? Okay, maksudnya yang ni adalah input ke output voucher tunai ni? Voucher tunai ni input ke output? Cepat. Dia akan beri voucher tunai berdasarkan jadual, berdasarkan jumlah pembelian. Voucher tunai ni sebagai output. Faham tak? Wow. Okey, input dia apa? Jumlah pembelian. Ya, ini adalah input. Kita mesti minta pengguna masukkan jumlah pembelian dulu. Ini adalah input. Daripada input jumlah pembelian juga, kita akan buat syarat. Syarat tu berdasarkan jumlah pembelian lah. Syarat tu berdasarkan jumlah pembelian. Macam tadilah, macam yang sebelum ni kita buat, masukkan umur. Kan sebelum ni, masukkan umur. Umur tu adalah input. Lepas tu kita uji syarat. Jika umur lebih besar daripada 59. Umur tu sebagai input, input tu lah kita guna sebagai syarat. Macam yang ni juga. Okay, kalau yang ni, kita akan gunakan struktur kawalan pelbagai Pilihan. juga. Pasal apa? Sebab ada banyak pilihan ni. 1, 2, 3, 4 kan. Okay, yang ni kalau kita nak buat syarat pertama, kita nak letak apa? Jika jumlah pembelian dekat sini nak buat apa? Ni syarat pertama ni. Jumlah pembelian, jumlah belian lah bagi ringkas. Ya. Jumlah belian kurang daripada 31. Kat sini dia akan dapat nilai voucher RM0. Lepas tu yang ni yang kedua, jika jumlah belian kurang daripada 51. Faham tak yang ni? Faham. Dia bukan 50 tau. Kalau 50 tak termasuk 50 tahun ni. Kita nak masukkan 50 jadi kena buat kurang daripada 51. Yang ni kurang daripada berapa? 1. Ya. Yang ni yang jika tidak. Else. Okay. Jadi yang ni adalah untuk arahan if. Yang ni adalah else if. Yang ni juga adalah else if. Last sekali adalah else. Else dia akan dapat voucher RM8. Okay. Cuba buat ikut dekat contoh sebelum ni. Okay, buat dalam Scratch. Nanti PM saya jawapan awak. Copy link pun boleh. Copy link dekat Scratch kan. Send dekat saya. Nanti saya check.